Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan peta topografi. Ini adalah contoh peta topografi. Apa yang kita perlukan? Protektor, pembaris, sertas benang untuk kita menjawab soalan di dalam peperiksaan berkaitan peta topografi. Peta topografi adalah soalan wajib yang akan ditanya dalam setiap peperiksaan dan soalan wajib juga dalam PT3. Kita tengok soalan. Kita tengok peta ni. Peta ni saya telah berikan pada link di bawah. Anda boleh download di link di bawah dalam Google Share dan buat bersama-sama. Nanti anda boleh download dan tengok kembali bagaimana kita menjawab soalan berkaitan dengan peta topografi ini. Soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang pertama. Bentuk muka bumi dalam segi 4 grid di bawah yang terdapat di peringkat apa sungai. Satu markah. Kita tengok dia punya rujukan grid dia. Rujukan grid 4 angka. Ini adalah rujukan grid 4 angka. Cara kita membaca garisan grid 4 angka ini, kita baca dulu timuran dia. 14 dan 15 adalah garisan timurannya. Mari kita lihat peta. 14 dan 15 adalah garisan timurannya. Manakala 80 dan 81 merupakan garisan utaraan. 14-15 adalah garisan timuran dan 80-81 adalah garisan utaraannya. Jadi kawasan yang kita kena lihat ialah kawasan di sini. Kawasan di sini. Apakah kawasan sungai di sini? Peringkat sungai apa di sini? Jawapan dia adalah hilir sungai. Jawapan dia adalah hilir sungai. Kemudian kita masuk soalan yang kedua. Senaraikan kegiatan ekonomi utama penduduk di garisan timuran 15. Dua markah. Mari kita lihat peta. Garisan timuran 15. Apa yang ada di garisan timuran 15? Mari kita lihat. Ini adalah garisan timuran 15. Daripada sini ke sini adalah garisan timuran 15. Apa yang ada di sini? Di sini ada pertanian. Pertanian padi. Kita boleh nampak di sini ini adalah sawah padi. Di atas ini adalah sawah padi. Dan yang kedua adalah jawapannya pertanian kepelbagaian pokok bakar. Kepelbagaian pokok bakar di sini. Di sini juga ada, kita boleh lihat perkhidmatan. Perkhidmatan seperti pengangkutan jalan raya dan perkhidmatan seperti sekolah. Ada sekolah di dalam kawasan ini. Kita lihat ada sekolah dalam kawasan ini. Nampak di sini? Ada sekolah dalam kawasan ini. Ada sekolah di sini. Nampak ni SEK, sekolah. Di sini ada sekolah di sini. Jadi jawapannya pertanian padi, pertanian kepelbagaian pokok, perkhidmatan, perkhidmatan pengangkutan seperti jalan raya dan perkhidmatan seperti sekolah. Ini adalah jawapannya. Pertanian padi, pertanian kepelbagaian pokok bakar. Banyak bakar pokok di sini. Seterusnya perkhidmatan pengangkutan. Ada pengangkutan jalan raya dan perkhidmatan dan pendidikan sekolah. Ada sekolah di sini. Di sini ada sekolah. Seterusnya kita masuk soalan yang seterusnya. Kirakan jarak sebenar Sungai Nyah daripada RG 144,810 ke RG 110,829. Mari kita lihat di peta. Di manakah kedudukan tersebut? Yang pertama adalah RG 14480. 14480. Okey. 14480. Mari kita cuba buat. First kali kita tengok 2 cm mewakili 1 km. Lihat di sini 2 cm mewakili 1 km. Jadi 1 cm mewakili 500 meter. Kita letak di sini pembaris kita dan kita tandakan. Kita letak di sini pembaris kita dan kita tandakan
setiap 2 cm, setiap 2 hun ini, okey, setiap 2 hun ini 1 kilo 100 meter. Okey, jadi 1144 maksudnya ada 4 di sini. Okey. Ada 400. Okey, di sini. Okey, ada 400 di sini. Okey. 1 2 1 2 1 garis, 1 2 1 garis, 1 2 1 garis lagi. Okey. Tidak cukup lagi. Okey, kita perlu satu garisan lagi. Okey, satu garisan lagi. Okey, 90 darjah. Okey, satu garisan lagi di sini. Okey, kita ambil pembaris. Okey, kita letak pembaris kita. Satu, okey, di sini. Di kedudukan yang satu, bukan. Okey, di dua. Sebab kita kena bahagikan kepada dua. Okey, letak di sini pembaris kita. Kemudian, okey, gariskan. Okey, gariskan seperti ini untuk dapatkan dia punya titik yang pertama. Okey, titik yang pertama adalah 144 dan 810. Okey, ini adalah titiknya. Okey, ini adalah titik yang pertama. Ini adalah titik yang pertama. Okey, ini adalah titik yang pertama di sini. Okey, di sini adalah titik yang pertama. Okey, ini adalah titik yang pertama. Okey, ini adalah titik yang pertama. Okey, kita akan berhenti di sini. Okey, mari kita cari titik yang kedua. Okey, titik yang kedua adalah RG110. Okey, 110. Okey, di sini adalah garisannya 110 dan 829. Okey. Sini ada titiknya 110 110. Okey, garisan timuran 110. Okey, ini adalah titiknya. Okey, kita gariskan, keluarkan pembaris kamu. Okey. 110 di sini. Okey, gariskan 110. Okey, kita sudah garis 110. Sekarang kita cari dia punya yang kedua. RG 110 829. 82 di sini. Okey, 829. Okey, ini adalah titiknya 829. Okey, kamu kena kira seperti tadi, letakkan pembaris anda di situ sehingga kamu dapat yang ke-9. Bahagi dengan okey, 2 cm ini kamu bahagikan dengan 20 hun atau 20 pembahagian. Okey, 20 pembahagian kamu akan dapat garisan. Okey, titik di sini dan gariskan. Ini adalah titik kedua. Okey, ini adalah titik yang kedua. Okey, kita perlu letakkan benang di sini. Okey, letakkan benang di sini. Kemudian kamu ikut jalan ini menggunakan benang kamu. Ikut jalan ini sehingga okey, kamu sampai ke titik ini. Okey, letakkan benang kamu di sini sehingga kamu sampai ke titik ini. Okey. Boleh? Okey, kamu letak benang sehingga sampai ke titik ini. Selepas itu, benang itu setelah kamu tanda benang itu, okey, selepas kamu tanda benang itu, kamu letakkan pada kamu punya skala. Okey, pada skala kamu, letak pada skala kamu berapa yang kamu dapat. Okey, contoh. Okey, berapa yang kamu dapat, kamu bahagikan dengan 2. Okey, letak pada pembaris cm kamu. Okey, pembaris cm kamu, letakkan benang. Okey, letakkan benang tadi pada baris cm kamu. Okey, letakkan benang kamu pada pembaris kamu. Kemudian kamu kira. Okey, kemudian kamu kira berapa yang kamu dapat. Okey. Kamu kira berapa yang kamu dapat pada benang kamu tadi. Okey, kamu kira.
Okey, di mana benang kamu yang kamu tanda tadi? Okey, di mana benang kamu yang kamu tanda tadi? Kirakan dia punya jaraknya. Okey, jarak ni kamu kena kira. Okey, dapat ni. Kamu bahagi dengan 2. Okey, dapat ni kamu bahagi dengan 2. Mengapa bahagi dengan 2? Kerana 2 cm mewakili 1 kilometer. Okey, jadi kira jarak sebenar sungai itu kamu akan dapat jawapan yang paling tepat adalah 4.8 km. Okey, semua dapat 4.8 km. Itu adalah jawapan bagi soalan yang ini. Okey. Kira jarak sebenar sungainya dari RG 144.810 ke RG 110.829. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Kirakan bearing sudutan simpang 3 Kampung Petai RG 139809 dari simpang 3 Kampung Kesidang RG 116825. Okey. Tips untuk soalan ini, kita tengok yang mana ada tulis dari. Okey, dari. Okey. Kita tengok sini, saya telah highlightkan dari simpang 3 Kampung Kesidang. Okey. Simpang 3 Kampung Kesidang. Jadi, kita cari simpang 3 Kampung Kesidang. 116. Okey, kita tengok 116. Okey, 116 di sini. Okey, 116 825. 825. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat petanya. 116 825. Okey, 825 di spot di sini. Okey, 825 di sini. Kampung Kesidang, simpang 3 Kampung Kesidang. Okey, ini adalah simpang 3 Kampung Kesidang. Okey. Jadi, keluarkan pembaris kamu. Okey, keluarkan pembaris anda. Gariskan. Okey, gariskan. Okey, gariskan. Okey, gariskan. Kita punya kampung simpang 3 Kampung Kesidang. Okey, ini adalah simpang 3 Kampung Kesidang. Okey. Okey, tandakan. Okey, gandakan garisan. Okey, utara dia. Okey. Kemudian kita buat satu tempat untuk kita senang buat. Okey. Gariskan. Okey. Yang atas ini adalah arah utara kita. Okey, arah utara kita. Okey, ini titik yang pertama. Sekarang kita cari titik yang kedua. Okey, kita cari titik yang kedua. Titik yang kedua, kita lihat 139809. 139809. 139809. 809 di sini. Okey, Kampung Petai. Okey, simpang 3 Kampung Petai. 809. Okey, 809 berada di sini. 139. Okey, berada di sini. 809. Okey, di sini adalah titiknya. Okey, simpang 3 Kampung Petai. Nampak di sini? Simpang 3 Kampung Petai. Okey. Di sini adalah simpang 3 Kampung Petai. Jadi, keluarkan pembaris kamu, buat penandaan. Okey, simpang 3 Kampung Petai tadi. Di sini. Okey, buat garisan. Okey, kita guna warna yang berbeza supaya senang untuk kamu lihat. Okey, ini adalah garisan. Kemudian pastikan sudut kamu betul. Di simpang 3, gariskan simpang 3 tersebut. Okey, gariskan simpang 3 tersebut. Okey, sudah siap garisan kamu.
Okey, siap dua garisan, garisan atas dan garisan bawah. Kemudian keluarkan pembaris anda lagi. Okey, kita sambungkan. Okey, kita sambungkan dua garisan ini. Okey, keluarkan pembaris. Macam mana nak sambungkan dua garisan ini? Okey, simpang ni dan okey, gariskan. Okey, gariskan seperti ini. Okey, setelah kita gariskan, kita ambil kita punya protektor. Letakkan protektor anda seperti ini di garisan ini. Okey, saya buat dengan besar supaya lebih jelas lagi. Okey, macam mana nak letakkan protektor kamu? Okey, letakkan protektor kamu di sini. Okey, di sini, nampak kan? Okey, letak di garisan. Okey. Okey, letakkan protektor kamu di sini. Okey, tengok macam mana saya letakkan protektor ini. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, kita tengok daripada atas. Okey, tengok semula. Okey, 0 sehingga 90, kemudian sampai ke 120. Kemudian kita tengok detailing dia berapa. Okey, kita tengok detailing dia 120. Okey, 121, 122, 123 dan 124. Okey, jadi jawapan dia adalah 124 darjah. Okey, jawapan dia adalah 124 darjah. Okey, ini adalah jawapan dia, 124 darjah. Okey, darjah ni kamu kena lukis dalam, okey, tulis dalam bentuk darjah. Okey, bulat yang kecil itu. Okey, kita masuk soalan yang seterusnya. Jelaskan kepentingan Sungai Gadik dalam peta terhadap sosioekonomi penduduk. Okey, 4 markah. 4 markah mesti ada fakta dan huraian. Okey, dia minta jelaskan kepentingan, maksudnya 2 fakta, 2 huraian. 4 markah. Okey, 2 fakta, 2 huraian. Mari kita lihat di manakah Sungai Gadik. Sungai Gadik. Okey, di sini adalah Sungai Gadik, nampak di dalam peta. Okey, sepanjang Sungai Gadik di sini. Okey, jawapan dia yang pertama. Okey, sungai merupakan sumber air domestik. Ini adalah fakta yang pertama. Sungai merupakan sumber air domestik. Okey, huraian pertama, minuman atau kegunaan harian penduduk. Okey, sebagai minuman atau kegunaan harian penduduk. Okey, fakta yang kedua, sumber pengairan. Okey, sumber pengairan, membuat pengairan kepada sawah-sawah padi. Okey, tanaman padi, padi sawah. Okey, huraian dia tanaman padi, padi sawah. Okey, seterusnya sumber protein. Okey, sungai juga menjadi sumber protein kepada penduduk kerana terdapatnya ikar air tawar. Okey, ikan air tawar. Contoh huraian, bekalan ikan air tawar. Okey, seterusnya, sungai juga boleh dijadikan sebagai jalan pengangkutan air. Okey, menghubungkan pulau. Okey, menghubungkan Pulau Kundang ni, nampak? Pulau Kundang ini ke tanah besar di sini. Mesti tulis nama pulau. Okey, boleh nampak? Okey, seterusnya eko pelancongan. Eko pelancongan, okey, pemandu pelancong boleh membawa pelancong menyelusuri sungai ini dan aktiviti kayak atau rakit boleh diadakan di sini. Okey, itu adalah huraian. Okey, saya terang balik. Dia punya fakta adalah eko pelancongan. Dia punya huraian pemandu pelancong, aktiviti kayak dan aktiviti berakit. Okey, yang seterusnya, peluang pekerjaan dengan adanya Sungai Gadik ini, pemandu bot, sampan, nelayan dan pengusaha bot boleh mendapat atau menjana pendapatan melalui pekerjaan mereka. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni, kerajaan bercadang membina jambatan bagi menghubungkan Kampung Jering dan Taman Dusun Ulu
di kawasan bertanda di peta. Terangkan kesan yang akan berlaku terhadap alam sekitar. Okey, apakah kesan yang berlaku terhadap alam sekitar? Okey, mari kita lihat di manakah letaknya Kampung Jering dan Taman Dusun Ulu. Okey, ini adalah gambarnya. Okey, kawasan di mana kerajaan ingin membangunkan jambatan, okey, jambatan antara Kampung Jering dan Taman Dusun Ulu. Okey, apakah kesan yang akan berlaku terhadap alam sekitar di kawasan ini? Apakah kesan yang akan berlaku? Okey, yang pertama kesan yang akan berlaku adalah hakisan tanah. Kerana aktiviti tarahan tebing, okey, aktiviti tarahan tebing sungai dan curun sungai akan berlaku. Kita akan lakukan tarahan tebing di sini dan di sini untuk membuat jambatan. Jadi hakisan tanah akan berlaku. Yang kedua, sungai menjadi cetek. Okey, fakta yang kedua, sungai akan menjadi cetek kerana hakisan tanah akan berlaku dan bendapan tanah akan berlaku di sini. Okey, tanah akan tertimbus dan menyebabkan sungai ini di kawasan ini menjadi cetek. Yang ketiga, gangguan habitat akuatik. Okey, akan berlakunya gangguan habitat akuatik di kawasan di sini. Okey, aktiviti menanam cerucuk, menggali dan bunyi jentera berat. Okey, aktiviti menanam cerucuk. Okey, cerucuk itu untuk membina batang-batang yang membentuk jambatan-jambatan tersebut. Okey, penanaman cerucuk, menggali dan bunyi-bunyi jentera akan membuat gangguan kepada kehidupan akuatik di kawasan ini. Okey, seterusnya habitat akan musnah. Okey, sungai menjadi keruh, sumber makanan akan musnah. Fakta dia, habitat musnah kerana sungai menjadi keruh dan sumber makanan akan musnah. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okey, sila share, like dan subscribe untuk konten-konten yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Diharap pelajaran hari ini bermanfaat dan memberi kamu lebih mudah cara untuk menjawab peta topografi. Okey, sekian, terima kasih.